بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin ahli majlis ilmi yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama kali kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, rahmat, hidayat dia dapat kita bersama dalam majlis ilmi, majlis yang penuh dengan barakah, maghfirah, sakinah, ketenangan yang Allah Ta'ala akan turun kepada kumpulan mana sahaja yang mereka berada di dalam majlis ilmi, khususnya di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berada di dalam bulan Muharram ataupun bulan yang pertama masuk hijrah yang barulah. Kita pada 1444. Kita tahun baru ini adalah 1444, yang mana bilangan dia, camnuan bilan dia ni bila mengikut tahun ataupun hijrah Nabi SAW. Tak ada serupa dengan agama lain lah. Agama lain ambil Nabi dia wanak ataupun Nabi dia mati. Tapi agama Islam kita ni ambil mengikut bilangan semenjak Nabi SAW berhijrah pergi kepada Madinah Al-Munawwarah, yang mana sebenarnya bukan Nabi sendiri yang mengadakan takwim ataupun hijrah. Partitil Islam ni dia bukan mula ada zaman Nabi ataupun Abu Bakar, tetapi orang yang pertama yang mula mengadakan takwim ini iaitu di zaman Khalifah yang kedua, iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu dan juga semenjak itulah guna sampai kepada zaman kita sekarang lah ni. Jadi apabila masuk tahun baru, banyaklah majlis-majlis yang kecek mengenai dengan hijrah Nabi ni. Mengenai dengan hijrah Nabi, balah mana cara dia hijrah Nabi. Tetapi salah satu tajuk yang saya nak sapa di sini iaitu mengenai dengan 10 fawaid ataupun 10 faedah yang sakut dengan bulan Muharram. Jadi kita sedang berada di dalam bulan Muharram ni, dia ada gapo ratik kelebihan dia, gapo dia bulan Muharram. Kadang-kadang kita tak tahu kunka masa dia sehingga kita kadang-kadang lalai. Boleh ada kita tahu kata bulan Muharram ni dia ada puasa, khususnya puasa Ashura kita dah ingat. Tapi selain daripada puasa tu, gapo dia lagi yang ada pada bulan Muharram ini. Jadi sebenarnya isi yang nak sapa pada malam ni ambil daripada sebuah kitab lah. Sebuah kitab yang sebenarnya dia nama kitab itu tu 33. Kalau kita nak terjemah mudah-mudahnya 33 Klet Qamru kira bulan Muharram ni, gapo dia kata yang disusun oleh seorang ulama Saudi yang namanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Jadi Syekh Al-Munajjid ni terkenal lah di negeri Saudi sebagai tuai kepada salah satu website yang tersebar dalam dunia.
Website dia iaitu Islam QA orang panggil. Islam QA ni maksud dia kata Islam Q ni makna kata question, tanya. A ni answer atau berjawab. Jadi ada bahasa Inggeris, ada bahasa Arab dan juga ada bahasa-bahasa yang lain. Seluruh dunia umat Islam apabila dia nak tanya ada soalan sakut dengan fatwa di negeri dia masing-masing ni, dia akan pergi masuk dalam website ni, dia tanya. Dan juga dia Syekh Saleh Munajjid, Muhammad bin Saleh Munajjid ataupun ulama yang lain, dia akan mari jawab. Jadi itu baik mari keluar jawab ataupun fatwa lah, mudah-mudah. Syekh Munajjid ni dia susung. Sebenarnya dia salah satu anak murid kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, negeri Saudi juga, ulama. Orang suka ngarang. Orang suka ngarang, suka tulis. Setiap bulan, kalau kira 12 bulan dalam Islam ni, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal sehingga seterusnya, setiap bulan ni Syekh Munajjid dia akan tulis kata dalam bulan ni ada gapo, dia tulis karya-karya wari sosa-sosa, hipung-hipung, dan bila jadi bilangan berapa, 30 ratik, 20 ratik, 33 ratik. Jadi mengenai dengan bulan Muharram ni, dia susun mari keluarnya tu baik 33 fawaid orang panggil. Faedah ataupun isi ilmu yang sakut yang kita kena tahu mengenai dengan bulan Muharram ni, 33 perkara yang sebut. Tapi saya baca-baca dan juga mari buat kesimpulan ataupun mari kapuh dari yang ditinggal sikit untuk mudah saya sendiri yang nak ingat, dan juga para hadirin semua mudah nak bilang dengan bilangan yang 10 tu, dia mudah faham lagi ataupun mudah orang panggil tu mudah nak ingat lagi, insya-Allah. Jadi kita mula. Pertama sekali ni, bulan Muharram adalah salah satu bulan daripada bulan haram orang panggil. Salah satu bulan daripada bulan haram. Dalam bahasa Arab orang panggil ta Ashhurul Hurum. Bulan haram. Bulan haram dalam agama Islam daripada 12 bulan ada 4 bulan. Bulan dalam agama Islam ada 12 bulan juga. Bulan dalam Kris Sakarat, bulan dalam Putra Sakarat tu 12 bulan belakang. Tapi yang bezanya kita Islam dengan partitin lain ni, kita bila dengan secara qamariyah orang panggil. Qamariyah ni apabila masuk ngarik ni masuk hari baru dah. Ni partitin Islam kita. Supaya kita ni sudah main ngarik ataupun masuk waktu ngarik, masuk hari yang baru dah. Yang mana kita pada hari ni masuk, soalan kata masuk hari yang kena lah. Masuk Khamis lah kita lah ni. Tapi dalam panggilan ataupun kita duk pahamnya hari Rabu malam Khamis. Tapi partitin Islam kalau kita tunggu bila takwim Islam ni masuk ngarik, masuk hari yang baru. Makna kata ni kita telah masuk pada hari Khamis. Yang mana kita hari Khamis ni betul dengan hari yang kena bulan Muharram. Bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala sebutlah Quran kata bulan di sisi Allah Taala pun 12 bulan. Untuk jadi dalil laktan tunjuk katanya dalam Islam pun ataupun masa di sisi Allah Taala 12 bulan juga. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Sesungguhnya bilangnya bulan di sisi Allah Taala 12 bulan juga. 12 bulan, dan juga daripada 12 bulan minha arba'atun hurum, 4 bulan dari orang panggil tu bulan haram. Gapo dia kata? Iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. 3 bulan ni dia susun orang panggil. Takak dia Zulqa'dah, Zulhijjah bulan 12, 11, 12 dan juga bulan Muharram bulan yang pertama. Yang keempatnya bulan Rajab. Bulan Rajab ni sengih sikit, jauh sikit dia. Jauh dia orang sikit, tak ada takak ataupun tak ada hubung dengan bulan Muharram dengan secara selalu dak. Tu dia 4 bulan orang panggil tu bulan haram. Sebab apa panggil bulan haram? Kerana pada zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam dilarang buat perang. Larang buat perang adalah masa untuk sengop sud orang panggil. Boleh jadi untuk sengop sud, wuti daripada buat peperangan songkram untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tu ibadat ketaatan masa yang kita buat kepada Allah Ta'ala masa 4 bulan haram ni pahala lebih gana daripada bulan-bulan yang lain. Pahala
lebih gana daripada bulan-bulan yang lain. Dan juga bulan haram ini dinamakan bulan haram juganya kerana kejahatan ataupun maksiat yang mengadakan pada 4 bulan haram ini, dosa dia lebih gana daripada dosa yang kita buat daripada bulan-bulan yang lain lagi. Kalaulah dosa maksiat yang buat pada 4 bulan ni, 4 bulan ni buat maksiat, mana-mana kejahatan, lebih gana kejahatan, lebih gana daripada kita buat jahat daripada bulan yang lain. Dengan sebab itu ketaatan pun sama juga, lebih a'zam, lebih besar lagi. Kita buat 4 bulan ni lebih hebat, lebih gana pahala dia daripada bulan-bulan yang lain yang kita buat lagi. Melainkan bulan Ramadan lah. Melainkan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat tadi, dan juga Nabi SAW sebut juga, katanya as-sanah 12 syahra minha 4 hurum 3 mutawaliyat. Nabi SAW kata dalam 1 tahun ada 12 bulan. Daripada 12 bulan, 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Dan juga daripada 4 bulan itu ada 3 bulan yang jujur dia terlekat di mari itu, orang panggil tu bulan haram yang tiptakan 3 bulan, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah dan juga bulan Muharram, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini yang pertama sekali. Yang keduanya, apakah di antara salah satu sebab tadi yang kita sebutnya, Allah Ta'ala sebut oleh Quran, katanya fala tazlimu anfusakum fihinna anfusakum. Semasa kita berada di dalam bulan haram ini dilarang, ataupun Allah Ta'ala larang, kata jangan kamu menzalimi kamu sendiri, jangan zalim diri kamu sendiri. Makna kata jangan buat jahat, jangan buat jahat. Allah Ta'ala kata jangan kamu zalim. Hari ini maksiat ataupun kesalahan, benar jahat yang kita buat dipanggilkan kata zalim, iaitu kita zalim kita sendiri. Kita zalim kepada kita sendiri. Dalil menunjukkan kata setiap maksiat itu adalah zalim, seperti mana doa Nabi Adam alaihi salam dan juga Siti Hawa, qala rabbana zalamna anfusana. Kerana Nabi Adam dan juga Siti Hawa dia buat salah kan di dalam syurga dulu. Apabila buat salah, nak mengaku dan juga nak rasa salah kepada Allah Ta'ala, nak doa minta oleh Allah Ta'ala apa ni? Rabbana zalamna anfusana. Hai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimkan kami sendiri. Habis itu maksiat yang kita buat pada hari ini, kesalahan gapo sahaja kita buat, adalah kita zalim kepada kita sendiri. Kita buat baik, boleh kita sendiri. Kita buat jahat, boleh kita sendiri. Allah Ta'ala tak biasa zalim kita, tetapi kita sendirilah yang menzalimkan kita sendiri. Kita dirilah yang kita zalim diri kita sendiri. Dan habis itu Allah Ta'ala yang kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan Zulqa'dah jangan buat maksiat banyak, kurang-kurang, kerana dosa itu gana. Zulhijjah sama juga, Muharram pun sama juga, bulan Rajab pun sama juga. Katanya ulama tafsir Qatadah yang meninggal dunia pada tahun 118 Hijrah, dia kata dalam kitab tafsir Ibn Kathir, inna zulma fil ashhuril hurum, sesungguhnya kezaliman, dosa, maksiat, kejahatan yang buat pada bulan haram itu tu a'zamu khati'atan wa wizra. Dosa dia itu lebih besar lagi. Dosa dia, kesalahan dia itu lebih besar daripada kezaliman ataupun kesalahan yang kita buat pada bulan yang lain. Bahkan sebenarnya kesalahan maksiat yang kita buat di sisi Allah Ta'ala sama ya. Bulan Muharram kita buat salah, itu dipanggil kata maksiat juga, besar juga sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala kuasa nak dosa pada bulan haram ini lebih besar daripada bulan yang lain. Habis itu bulan haram ini bukan hanya dosa saja yang akan gana-gana dosa, tetapi pahala ataupun ketaatan, ibadat, kebaikan yang kita buat juganya akan gana pahala juga pada bulan haram ini. Yang ketiganya,
Di antara kelebihan bulan Muharram, Nabi SAW panggil bulan Muharram ini katanya Syahrullah, bulan Allah Ta'ala. Sebenarnya 12 bulan ni bulan Allah Ta'ala belaka. Tapi khusus panggil cepat pada bulan Muharram ini Syahrullah, bulan Allah Ta'ala, diankong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'da al-mafruḍah salatul lail. Sebaik-baik, seafdal-afdal puasa selepas daripada kita puasa pada bulan Ramadan adalah kita puasa pada bulan Muharram. Dan juga seafdal semaya, sebaik-baik semaya selepas daripada 5 waktu yang kita tunai setiap hari itu adalah kita semaya pada waktu malam ataupun salatul lail, maya pada waktu malam, maya qiyamul lail. Katanya Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 795 Hijrah, dia katanya hadis ni menunjuk katanya syarafihi wa fadlih, kelebihan sangat mulianya bulan Muharram, dan juga sangat lebih baiknya bulan Muharram kerana Allah Ta'ala tak akan sana nama dia. Kalimah Allah Ta'ala ni tak sana kepada kalimah mana, malaikat menunjukkan kata kalimah tu fiksik, mikroproses. Seperti mana Nabi SAW sebut kata nama-nama yang aku sangat kasih sekali iaitu Abdullah dan juga Abdul Rahman. Abdullah dan juga Abdul Rahman, iaitu abdu hamba sana kepada Allah, hamba Allah Ta'ala. Sama juga Syahrullah, ambil kalimah syahrun, bulan di sana dengan Allah Ta'ala, menunjukkan katanya bulan ning tidak biasa ataupun main tamada, bulan Muharram, kerana sana kepada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempatnya, di antara kelebihan bulan ni juga iaitu sunat untuk kita banyakkan puasa, tetapi tidak maksud kata kita kena puasa banyak sekali. Tak maksud kata puasa banyak sebulan tak lah, tapi banyak sekali untuk kita puasa. Banyak sekali untuk kita puasa. Mengikut hadis tadi lah, sebaik-baik puasa selepas daripada bulan Ramadan adalah bulan Allah Ta'ala, iaitu bulan Muharram, Al-Muharram. Al-Muharram. Hadis ni menunjuk cerak kata patut kita sunatkan puasa banyak sekalinya pada bulan ni. Tapi bukan maksud kata kita puasa banyak ataupun seolah kata hampir-hampir sebulan kita puasa, tak. Kerana tidak ada bulan mana yang Nabi puasa cukup sebulan melainkan bulan Ramadan. Dan juga tidak ada bulan mana yang Nabi SAW puasa banyak penpisik melainkan bulan Sya'ban. Seperti mana hadis Aisyah yang kata tidak ada bulan mana yang Nabi puasa seolah kata hampir-hampir nak sebulan Nabi puasa melainkan bulan Sya'ban. Melainkan bulan Sya'ban. Tetapi apabila Nabi puasa sebulan dengan secukup sebulan bulan Ramadan, tetapi Nabi puasa, Aisyah kata Nabi puasa hampir-hampir nak cukup sebulan pada bulan Sya'ban, tapi waktunya hadis ni Nabi SAW katanya sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan adalah bulan Muharram, bukan bulan Sya'ban. Bahkan naikkan patibat tu Nabi puasa bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan Muharram. Jawapannya, yang pertama sekali ulama yang kata boleh jadi kelebihan bulan Muharram ini Allah Ta'ala melia bulan Muharram ni pada akhir-akhir hidup Nabi dah. Hampir Nabi nak meninggal dunia, hampir Nabi ataupun dekat Nabi nak wafat meninggal dunia ini, kelebihan bulan Muharram baru-baru sahaja, baru-baru sahaja yang mari tekan dan menggalak kepada Nabi dan juga umat Islam. Ini jawapan yang pertama lah. Jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, ulama yang katanya boleh jadi
Kelebihan bulan Muharram, kelebihan puasa banyak pada bulan Muharram ni ada semenjak awal dah. Tetapi tidak ada riwayat, tidak ada hadis mana yang mai riwayat kata Nabi puasa banyak pada bulan Muharram, hampir-hampir nak sebulan, seperti bulan Syaban. Boleh jadi Nabi ada keuzuran, ada wisai, sebab-sebab yang Nabi tak kuasa nak puasa hampir sebulan pada bulan Muharram. Boleh jadi dengan sebab Nabi musafir banyak. Apabila sampai kepada bulan Muharram, Nabi banyak musafir. Boleh jadinya keuzuran sakit Nabi SAW dengan sebab Nabi, menyebabkan Nabi ni tak boleh nak puasa banyak pada bulan Muharram. Menyebabkan bulan Syaban itu tu Nabi puasa lebih banyak daripada bulan Muharram. Bahkan puasa sunat pada bulan Muharram adalah lebih baik dia selepas daripada bulan Ramadan. Yang kelimanya, di dalam bulan Muharram ini dia ada satu hari lah yang sunat puasa fisik, iaitu seperti mana kita tahu, iaitu puasa hari Ashura. Hari Ashura ambil daripada kalimah Ashara lah, 10. Mana kata 10 lah. Ashura iaitu hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Ini adalah sepakat ulama, sama ada salaf dan juga khalaf, sepakat mereka yang kata hari Ashura adalah hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Pada hari Ashuranya Nabi SAW menggalakkan untuk kita puasa pada hari Ashura. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa pada hari Ashura, harapan akunya Allah Ta'ala akan ampun dosa dia, iaitu tahun yang telah lepas. Puasa Arafah dulu kita puasa satu hari sahaja, Allah Ta'ala ampun 2 tahun. Puasa Ashura, Allah Ta'ala ampun puasa satu hari saja, Allah Ta'ala ampun setahun yang telah lepas. Setengah orang akan riwayat katanya, faedah gapo nak puasa dua-duanya? Nak puasa apa pulanya Ashura kerana puasa Arafah dah dulu. Kerana puasa Arafah dulu tu Allah Ta'ala ampun dah tahun yang telah lepas dan juga tahun yang akan datang. Apabila mari puasa Ashura, sama ya Allah Ta'ala ampun dah dulu. Tapi sebenarnya boleh tentulah Allah Ta'ala ampun habis lagi dah dosa kita. Ataupun boleh jadi selepas daripada Arafah dosa kita mula tambah pula selepas daripada Allah Ta'ala ampun dah pada hari Arafah. Jadi Allah Ta'ala beri beberapa hari saja. Sebenarnya ada sahabat lah mari royak kepada Nabi SAW, aku nak puasa dan juga aku tak usah buka puasa langsung. Nabi lari. Nabi lari. Nabi royak kata sebenarnya aku ni puasa dan juga aku buka puasa. Di dalam agama Islam kita ni tak suka juga di segi nak menggalak ataupun nak bawa orang pergi kepada orang panggil melampau, melajak kek. Ibadat lajak kek sampai kau tak usah dunia pun tak usah juga dalam agama Islam. Habis itu Islam tak usah kat kadang-kadang kita puasa setahun sampai kau tak buka langsung. Tetapi hari seperti ini, hari Arafah, hari Ashura, hari Senin dan juga hari mana-mana lagi yang ada kelebihan ini adalah hari yang Allah Ta'ala wi pisik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wi pisik kepada kita umat Islam, yang mana umat Islam salah satu rahmat yang besar yang Allah Ta'ala winya, buat amalan yang kecil, amalan yang sedikit, tapi pahala ganjaran yang dapat tu besar dan juga banyak. Dan habis itu puasa Arafah baik ataupun puasa Ashura seperti mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut katanya, Allah Ta'ala akan ampun dosa kecil dia, as-saghair. Apabila tengok dalam banci kita tak ada dosa kecil, tengok kepada dosa besar ada ke tak. Kalaulah ada dosa besar akan halu dosa besar, wakwi halu dosa besar. Kalaulah dalam banci kita dosa besar tak ada, dosa halu pun tak ada,
Yang kita dapatnya satunya pahala tamah, yang keduanya darajat di sisi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala akan angkat darajat kita lebih tinggi. Tak ada orang panggil kita puasa dengan saja-saja tak. Walaupun kalau lah nak mikir kata Allah Ta'ala apa dah pada hari Arafah, dosa tak ada dah. Kalau yakin dosa tak ada dah, dengan sebab kita puasa pada hari Ashura, mungkin boleh jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan angkat darajat kita lebih tinggi, dan juga pahala kita banyak lagi. Bahkan puasa satu hari ni, dia ada kelebihan yang banyak. Sepakun puasa ni banyak. Puasa satu hari, kerana Allah Ta'ala akan menjauhi dia daripada api neraka selama 70 tahun. Seperti mana hadis dalam riwayat Bukhari, man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Hak ni puasa tak kira hari mana-mana, hari Ramadan ke, Ashura ke, Arafah ke, Senin Khamis ke, hari putih ke, ataupun hari mana-mana. Hadis ni kita puasa satu hari kerana Allah Ta'ala akan selamat jauhi kita daripada api neraka selama 70 tahun. Kalaulah Allah Ta'ala tak apung dosa, ataupun dosa tak ada, puasa hari Ashura, boleh hadis seperti Nabi royak dah apa dosanya, dan juga akan selamat daripada api neraka selama 70 tahun. Dan juga di antara salafus salih dulu, para sahabat dulu, mereka sangat menggalaklah untuk ahli keluarga dia, isteri dia, kanak-kanak dia puasa pada hari ini. Yang mana sebenarnya hari Ashura ni, sebelum nak fardukan puasa pada bulan Ramadan, puasa Ashura adalah wajib, fardu. Tak puasa ni dosa. Nabi SAW hijrah sampai kepada Madinah, nampak fak ahli Madinah puasa. Tanya kepada fak sahabat Ansar, kata puasa gapo pada hari ni? Sahabat ayat katanya, fak demo ni puasa ni Yahud dan juga Nasara puasa semenjak lama dah, kerana Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dulu tu daripada Fir'aun. Habis itu Nabi mula puasa selepas daripada tu, dan juga suruh sahabat puasa. Sehingganya pada tahunnya terakhir sekali belum Nabi nak matinya, Nabi royak kepada sahabat kata, dia suruh puasa hari ke-9, katanya kita akan dengar selepas daripada ni. Tapi royak katanya sahabat sangat menggalak. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Rubai' binti Muawwidh, seorang sahabiat Nabi. Dia ayat katanya, fak kami ni pada masa sebelum difardukan puasa pada bulan Ramadan, fak kami puasa hari Ashura. Dan juga fak kami menggalak wa nusawwimu sibyanana, fak kami menggalakkan juga kanak-kanak, anak-anak fak kami ni untuk puasa. Gelak mereka makan sahur dan juga puasa pada hari itu. Apabila anak fak dia puasa pada siang hari, tiap akan mik barang main, wa taj'alu lahumul lu'bah, wi barang main, wi kanak-kanak, wi anak-anak dia main untuk nak wi galik daripada lapar. Sehingganya begitu sampai kepada masa buka puasa. Ini nak menggalak, mendidikkan kanak-kanak kita puasa lah. Sebenarnya menggalakkan puasa hari Ashura ni bukan nak menggalak kepada ahli keluarga sahaja. Kedai-kedai pun kita kena menggalakkan. Awak balas mana pada hari itu tu kita menggalakkan masyarakat Islam kita ni pakat-pakat puasa, walaupun puasa sunat. Tapi boleh jadi kedai-kedai nasi. Kalau kita ada kedai nasi lah, cuba katuk sehari hari Ashura. Hari Ashura satu hari tak apa dah. Hari Ashura pada tahun ni betul dengan hari Senin. Betul hari Senin dah. Hari Ahad tu lepas kedai nasi kita katanya esok katuk sehari kerana puasa hari Ashura. Dakwah dah tu. Addalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Tunjuk orang baik, seolah kata kita buat dah. Boleh tak mendakwah, menggalakkan masyarakat kita untuk kita puasa hari Ashura. Walaupun hari Ashura satu hari pun tak nak gapo sikit apa. Itu kita nak menggalak, bukan sekadar nak menggalakkan ahli keluarga kita, orang dalam keluarga kita. Hari ni pada masyarakat kita nak bahas mana? Poster ke, dalam Facebook ke,
balas mana kita nak sebar dan juga nak menggalakkan masyarakat kita, we pakat puasa. Tak ada siapa yang pakai nak ayat kata kita ni maksum tak ada dosa. Ada dosa belaka. Habis tu apa kita lalai daripada nak puasa Arafah dan juga puasa Ashura ni? Satu hari saja yang kita puasa, Allah Ta'ala akan ampun dosa. Tapi masalahnya dosa ni benar tak nampak. Dosa-dosa dan juga pahala-pahala benar tak nampak. Apabila benar tak nampak, tak gaduh mana. Tak ada, orang panggil tak ada gerai mana. Puasa boleh pahala yang banyak, tak ada nampak tengok. Kalau duit nampak tengok ni bubuk habis cakap. Kerana benar nampak tengok. Tapi pahala dia juga dosa benar tak nampak tengok. Habis tu masyarakat kita ramai lagi yang duk lalai daripada amalan sunnah ataupun amalan baik seperti ini. Yang keenamnya, sebenarnya pada hari ataupun bulan Muharram ini ada kelebihan dia. Kalau kita tanya kata dia ada 30 hari. Tapi pada masa mana ke hari mana yang lebih baik? Jawapannya 10 hari awal bulan Muharram yang sangat lebih baik sekali. As-salafus salih dulu ni mereka akan kepentingan dan juga nak rebut untuk buat kebaikan pada 10 hari 3 bulan. Seperti mana katanya Abu Uthman An-Nahdi, seorang salafus salih dulu yang mati pada tahun 1 Hijrah, dia kata kanu yu'azzimuna 13. Fak salafus salih dulu ni, orang-orang ju'uh dulu ni, mereka akan kepentingan untuk nak rebut buat kebaikan pada 10 hari ni 3 bulan. Haci-haci aja al-ashrul akhir min Ramadan. Ni 10 akhir bulan Ramadan tak nak kacak dah, kerana ada malam Lailatul Qadar. Dan juga 10 hari yang keduanya wal ashrul awal min Dzulhijjah. 10 hari awal pada bulan Zulhijjah dulu. Buat apa? Kerana ada hari Arafah dan juga dia ada hari raya, hari yang ke-10. Dan juga 10 hari yang ketiganya al-ashrul awal min Muharram. 10 hari awal bulan Muharram, kerana dia ada hari Ashura. Kerana dia ada hari Ashura dan juga disunat pula pada hari yang ke-9 untuk kita puasa juga. 10 hari seperti ini ulama akan fak dia dulu akan fiksik, orang panggil tahu masa fiksik untuk nak buat kebaikan. Kalaulah sebulan Muharram ataupun bulan Zulhijjah ada 30 hari, tapi 10 hari awal mereka akan fiksik. Kalau sedekah banyak sekali. Kalau buat semaya sunat banyak sekali. Seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan 20 hari awal kita sedekah, nak hari juga. Tapi apabila masuk 10 hari akhir ni, kita rasa kata kita nak buat banyak lagi. Kita akan nak buat banyak lagi. Kerana apa? Kerana dia ada satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, yang kenanya sunat untuk kita puasa hari yang ke-9 bersama dengan hari Ashura ataupun hari 10. Hari 9 ni orang panggil hari Tasu'a. Hari 10 orang panggil Ashura. Tujuan ataupun hikmahnya, sebenarnya Nabi tak biasa puasa hari 9 dan juga 10. Hak patibat Nabinya, semenjak Nabi mula puasa hari Ashura ni, Nabi puasa hari Ashura sehari ya. Tapi Nabi niat pada tahun yang terakhirnya, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat Abdullah bin Abbas, dia katanya, ya Rasulullah, nah, dia Nabi berayat katanya, nah, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Nabi berayat katanya, insyaallah pada tahun depan kita akan puasa hari yang ke-9 kata. Ataupun satu riwayat laginya, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Nabi Raya kata, kalaulah aku ada hidup lagi pada tahun depan, nescaya aku akan puasa hari yang ke-9 kata. Itu hari Tasu'a lah. Tapi akhir sekali Nabi tak ada sampai kepada tahun depan, Muharram tahun depan, Nabi meninggal dunia dulu. Nabi wafat dulu. Tapi hikmah dia nya apa kena puasa ataupun niat Nabi nak niat puasa hari ke-9 kata pada tahun depan, walaupun 4 tiba Nabi tak biasa buat.
Tujuannya untuk mukhalafatan lil yahud wan nasara, untuk tak serupa dengan puasa orang Yahudi dengan orang Nasara. Ini adalah cara hidup umat Islam yang cerak nyata kata Islam setiap segi, setiap perkara usaha nak kita tak serupa dengan orang Yahudi dengan orang Nasara. Tak serupa sikit habuk. Kalau lara di mana boleh jadi sebabnya tak serupa orang Yahudi dengan orang Nasara. Kalau suruh di mana boleh jadi sebab di sananya tak serupa dengan orang Yahudi dan juga orang Nasara. Tu hikmat di antara hikmat yang Nabi pesan untuk kita puasa pada hari Tasu'a bersama dengan hari Ashura. Yang kita duka ceritanya, Islam dan juga Nabi sangat cara jalan habis cakap untuk kita tak serupa dengan orang Yahudi Nasara. Tapi umat Islam hari ini kacau cari jalan nak serupa dengan orang Yahudi dengan orang Nasara. Seperti Nabi SAW sebut dalam hadis lah, katanya umat Islam akhir zaman ni la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum, akan turut kamu akan ikut cara hidup umat sebelum daripada kamu, sehingga mereka masuk kepada lubang ibu dak, umat Islam pun akan turut masuk di dalam lubang ibu dak juga. Fak demo nak bawa umat Islam ikut mana pergi? Ikut ni dengan sebab umat Islam hari ni tak ada cuti dan juga tak ada kenal Islam dengan secara hakikat yang sebenar. Habis tu Nabi SAW cerak katanya, hadis sahih pula katanya, kalau ada tahun depan aku akan puasa hari ke-9 kata. Jawapannya ataupun cara nak puasa hari Ashura ni ada berapa cara? Ada 3 cara lah yang disebutkan oleh ulama sebagai fawaid faedah yang ke-7. Cara yang pertamanya, cara nak puasa hari Ashura iaitu puasa 3 hari. Hari Tasu'a, hari Ashura yang ke-10 dan juga hari yang ke-11. Hari yang ke-11. Adalah pendapat yang ulama beri pasal ni, kerana ada sananya hadis Nabi SAW sebut mengenai dengan cara puasa Ashura 3 hari. Tetapi hadis itu tidak sangat kuat, bahkan adalah hadis yang dhaif seperti mana yang dihukumkan oleh Syekh Al-Albani dan juga para ulama yang mereka takhrij hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Maka hukumlah katanya hadis itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang berbunyinya Nabi SAW bersabda, sumu yawma Ashura wa khalafu fihi al-yahud, puasalah kamu pada hari Arafah dan juga selisih lafaz kamu daripada orang Yahudi, jangan serupa dengan orang Yahudi. Sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman, puasa lafaz kamu sebelum hari Ashura sehari dan juga selepas daripada hari Ashura sehari. Mana kata hari yang ke-11 lah. Hadis ni riwayat Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan Kubra dia dan juga riwayat Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Tetapi hadis ni adalah hadis yang dhaif ataupun hadis yang tak sahih lah. Tetapi ada di sana para ulama ataupun salaf salih dulu mereka puasa 3 hari. Ramai daripada kalangan as-salafus salih dulu mereka puasa 3 hari. Tujuan apanya? Min babil al-ihtiyat orang panggil. Min babil al-ihtiyat ni orang panggil tepongkan bimenya takut tengok anak bulan silap. Puasa 3 hari selamat. Puasa 3 hari selamat. Faya boleh jadi faya al-ihtiyat ni masuk katanya boleh jadi boleh tengok silap. Dia biasa boleh ada silap ada betul tu atau biasa. Mereka puasa 3 hari dia selamat. Kena-kena hari Ashura kena duduk tak lari daripada 3 hari ni. Puasa 3 hari cerak nyata katanya termasuknya hari Ashura. Walaupun negeri dia masa dia hari Tasu'a adalah hari yang ke-9, tapi tepat lain hari orang panggil hari yang sebelah adalah hari Ashura, dia puasa. Ini cara yang pertama. Boleh juga kita nak puasa 3 hari. Tak ada apa lah.
Cara yang keduanya, puasa 2 hari. Puasa hari yang ke-9 dan juga puasa hari yang ke-10. Tasu'a dan juga Asyura. Haning adalah hadis banyak sekali yang riwayat. Seperti hadis Abdullah bin Abbas tadi, yang Nabi kata, apabila aku ada pada amul muqbil, sunnah, insya-Allah sunnah yaum at-tasi', aku akan puasa hari yang ke-9. Ataupun riwayat Imam Ahmad kata, la in baqitu ila qabilin, kalau aku ada hidup lagi pada masa depan, tahun depan, aku akan puasa pada hari ke-9. Banyak hadis yang menunjukkan kata Nabi telah niat kata dia nak puasa pada hari yang ke-9 dan juga hari yang ke-10. Ini lebih hebat, lebih kuat sekali, iaitu cara rubab yang keduanya, puasa 2 hari yang ke-9 dan juga hari yang ke-10. Cara yang ketiganya, puasa hari 10 sahaja. Puasa hari 10 sahaja. Ataupun hari Asyura, ulama yang katanya jaizun ghaira makruh, boleh dan juga tidak makruh sikit habuk. Tak ada apa nak puasa hari yang ke-10 satu hari, kerana Nabi SAW puasa secara part pada ibadat Nabi sendiri. Nabi puasa hari ke-10. Nabi puasa hari ke-10. Bahkan niatnya Nabi tak serupa dengan orang Yahudi. Tapi kalau kita puasa 2 hari, hari 9 dan juga hari 10, kita akan dapat pahala 2 lah. Satunya pahala hari Asyura, yang keduanya pahala usaha kita untuk tak serupa dengan orang Yahudi. Usaha kita tak serupa dengan orang Yahudi tu boleh pahala. Boleh pahala 2. Tapi orang yang puasa hari yang ke-10 saja, dia boleh pahala termasuk hadis tadi lah. Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Allah Taala pun dosa lah. Dia tak boleh pahala selisih dengan orang Yahudi lah, kerana dia puasa sehari. Kalaulah hari Asyura, hari yang ke-10, betul dengan hari Jumaat, betul dengan hari Sabtu, tak ada apa-apa sikit habuk. Puasa tak ada apa. Kerana ini adalah hari cepat orang panggil. Puasa tu bukan dengan sebab kita puasa hari Jumaat, tapi kita puasa hari Arafah ataupun hari Asyura, tapi dia betul dengan hari Jumaat saja. Tapi di sana pun hadis yang lari tak usah puasa hari Jumaat ataupun hari Sabtu pun ada masalah jugalah, yang kita pasti kena buat kajian suku pula. Itu cara puasa. Yang lebih kuat sekalinya, puasa hari yang ke-9 dan juga 10. Puasa hari ini lebih afdal sekali, puasa 9, 10. Puasa 9, 10. Dan juga seterusnya puasa hari ke-9, 10, 11, dan juga yang ketiga puasa hari ke-10 sehari saja. Pilihlah kita nak mana sekadar kita kuasa. Seterusnya, bagi sesiapa yang ada qada pada hari Ramadan, Ramadan dia tu ada keuzuran dengan sebab sakit ke, dengan sebab musafir ke, qada tak habis lagi, tanya kata boleh puasa hari Asyura saludah ke, kena qada dulu. Jawapannya tak gapo, kita nak puasa hari Asyura saludah. Walaupun kita qada tak habis lagi, tak ada gapo sikit habuk. Walaupun kita qada tak habis, kerana dia hari ni adalah orang panggil yaumun muayyan, hari cepat ya. Kalau kita tak puasa pada hari Arafah ni, walaupun kita qada tak habis lagi, kita pelaklah, kita telah luput satu hari yang sangat berharga di dalam agama Islam. Kalaulah kita nak niat puasa hari Asyura kata, dan juga nak niat qada kata, hari itulah, dan niat hari Asyura hari 10, niat Asyura kata, dan juga niat qada pada bulan Ramadan kata. Pendapat di setengah ulama yang katanya sah, tak ada apa. Boleh. Boleh. Seperti Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang kata tak ada apa. Nak niat satu hari Asyura, niat Asyura kata, dia juga niat qada kata, tak ada apa. Kerana dia adalah sunat berlaku dulu. Dia orang kata Asyura sunat. Dan juga qada tu walaupun wajib, tapi orang panggil kata dia sunat kan. Dia peringkat lebih genah lagi. Sunat ni peringkat lebih genah daripada puasa wajib, tak ada gapo. Seperti mana fatwa Syekh Utsaimin. Tapi yang lebih baiknya kita qada pada hari lain. Kita qada pada hari lain untuk kita dapat pahala 2 juga. Pahala apa? Kita puasa pada hari Asyura, kita dapat pahala Asyura. Dan juga kita pergi puasa qada pada hari lain,
yang bukan hari Ashura, kita akan dapat pahala qada pula. Kita akan dapat pahala qada. Tapi sebenarnya Syekh Utsaimin pun dia rojak kata tak ada gapo, boleh pahala juga, pahala qada pun boleh, pahala Ashura pun boleh. Tapi molek sekalinya kita we jadi ekatet, we jadi cepat hari Ashura ni. Ashura we temti untuk kita puasa pada hari Ashura. Boleh juga kita nak puasa pada hari yang ke-9 dan juga hari yang ke-11 dengan orang panggil kata niat qada. Puasa hari 9 niat qada, puasa hari 10 niat Ashura, puasa hari 11 niat qada, boleh. Puasa 3 hari ni tapi niat 3 tak sama ni, niat qada hari 9, niat Ashura hari 10 dan juga niat hari yang ke-11 qada juga. Ni pun boleh, tak ada gapo, tak ada masalah dan juga tidak ada kelarangan gapo sikit habuk. Tidak ada larangan sikit habuk. Yang ke-9-nya, bagi orang yang tahun ni hari Senin ni, hari Ashura, dia ada uzur sampai kau tak boleh puasa hari Ashura walaupun satu hari. Seumpamanya ada musafir, umpamanya sakit uzur katahan, ataupun bagi orang perempuan mari uzur darah ataupun orang perempuan yang wanak, betul wanak, darah nifas keluar. Kalaulah adat biasa setiap tahun dia puasa sama, tapi tahun ni dia ada keuzur, dia tak boleh puasa, dia akan dapat pahala juga. Dia dapat pahala juga. Adat biasa setiap tahun dia puasa, tapi tahun ni ada uzur, tak boleh puasa. Pas tak puasa, boleh pahala tak? Boleh pahala. Jawabnya boleh pahala. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW sebut katanya, idza maridal abdu aw safara, apabila seorang hamba Allah Taala sakit ataupun uzur, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah Taala akan catat dia boleh pahala seperti mana dia biasa amal ke masa dia tak ada musafir duduk di kampung, ataupun ke masa dia duduk sehat, tak ada sakit uzur apa sikit apa. Contohnya, kita yang sehat dulu puasa hari Ashura, tapi tahun ni mari uzur, tak boleh puasa. Tapi hati kita nak puasa lah, tapi tak boleh puasa kerana uzur. Allah Ta'ala catat kita seolah kata kita puasa hari Ashura. Jangan kita rasa kata mujur lah, oh hari tahun ni mujur, sakit, tak kena puasa hari Ashura. Tu rugi. Uzur tahun ni dengan perasaan kata saya tak boleh puasa, tapi tahun biasa sebelum daripada ni kita puasa sama, Allah Ta'ala akan catat kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Seperti biasa yang dia biasa buat, Allah Ta'ala akan beri pahala kepada dia. Ini adalah rahmat rahmat bagi agama Islam. Yang terakhir di antara hari Arafah dengan hari Ashura, hak mana lebih baik? Jawapannya hari Arafah lebih baik daripada hari Ashura. Dengan sebabnya hari Ashura ini tepat mari dia ni adalah munasabah dengan Nabi Musa alaihi salam. Sakut dengan Nabi Musa. Kerana Nabi Musa dapat Allah Ta'ala selamat dia daripada golongan Fir'aun. Fir'aun dan juga golongan dia. Selamat daripada Fir'aun, puasa, syukur kepada Allah Ta'ala. Nabi puasa kata. Hari Ashura sakut dengan Nabi Musa. Hari Arafah ini sakut dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, di antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad kita, hak mana lebih baik? Nabi Muhammad kita lebih baik. Dengan sebab barakah Nabi kita ini ba'afa, lebih gana kelebihan dia lagi. Hari Arafah lebih baik lagi. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang keduanya, sebab hari Arafah lebih baik daripada Ashura, kerana hari Arafah ni dia duduk dalam bulan haram. Hari Ashura pun duduk dalam bulan haram juga.
Hari Arafah duduk dalam bulan haram iaitu bulan Zulhijjah. Tetapi dia kapit dengan dua bulan haram juga, iaitu bulan Zulqa'dah dan juga bulan Muharram. Tetapi bulan Muharram, selepas bulan Muharram bukan bulan haram lah. Ini di antara jawapan seperti Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut dalam kitab Fathul Bari dia. Dan juga jawapan yang ketiganya, sebab hari Arafah lebih baik daripada hari Ashura, dengan sebab hari Ashura Allah Ta'ala selamat Nabi Musa dan juga selamat golongan orang yang beriman bersama dengan Nabi Musa itu daripada zalimah ataupun bunuh Fir'aun yang nak bunuh mereka. Orang panggil kata selamat badan, selamat nyawa lah, selamat hidup orang panggil. Tetapi pada hari Arafah adalah Allah Ta'ala sempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad, iaitu sempurnakan di segi agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nabi Musa selamat badan, Nabi Muhammad turun agama ni, sempurna agama ni adalah sempurnakan agama. Di antara agama ad-din dengan al-badan, hak mana lebih aula lagi, lebih aula untuk kita kena jaga lagi? Jawapannya ad-din, agama kita inilah yang pasti kita kena jaga lebih daripada badan kita. Tapi semua itu sebenarnya dia adalah termasuk daripada 5 perkara yang pasti kita kena jaga. Nah, ini adalah mengenai dengan hari Arafah itu dia lebih baik daripada hari Ashura, seperti mana jawapan ulama. Dan juga sebenarnya sunnah pada hari Arafah ni satu sahaja, sunnah pada hari Ashura satu sahaja, iaitu puasa. Tak ada riwayat hadis yang lain mari riwayat kata selain daripada sunnah ataupun sunat puasa pada hari Ashura ada buat gitu, ada buat gini, ada majlis tu, tak ada. Satu sahaja. Habis tu hari Ashura ini sebenarnya adalah hari yang syaitan sangat nak main jugalah. Seperti golongan orang Syiah, ya hari 10 ni dia hari Ashura dia ada majlis-majlis mereka. Majlis mereka orang panggil majlis maktam. Masuk dalam masjid, katuk pita, siapa ke peringkat zina dalam masjid di golongan ataupun kalangan mereka, waliyazubillah min zalim. Dan juga banyak lagi lah benda-benda yang tidak berasal daripada sunnah ataupun benda-benda bid'ah yang dakwa kata dia adalah benda yang patut buat pada hari Ashura, tetapi tidak berasal daripada sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Itulah kita pada malam ni mengenai dengan bulan Muharram. Agak kita boleh kenal dengan secara umum, secara luaslah kata bulan Muharram, gapo dia dan juga kelebihan gapo yang kita buat, patut kita kena buat insya-Allah. Jadi kita puasa pada hari Tasu'a pada hari Ahad dan juga hari Ashura pada hari Senin. Dan juga kita tambah satu hari lagi apa? Orang panggil kita niat kapuh katanya, puasa hari Tasu'a, puasa hari Ashura, ataupun esok satu hari kita puasa cukup 3 hari. Mudah-mudahan kita masuk dalam hadis yang Nabi sunat untuk kita puasa 3 hari sebulan juga. Nabi sunat kita puasa 3 hari sebulan, kita boleh niat kapuh selalu dah. Niat esok sehari ke, kerana dia termasuk dalam 10 hari awal bulan Muharram lagi, dan juga hari Ahad Tasu'a dan juga hari Senin hari Ashura. Mudah-mudahan kita cukup 3 hari pada bulan Muharram daripada 10 hari awal insya-Allah. Itulah kita pada hari ini. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.